Pagi. Tuhan beserta kamu dan kamu juga. Hari ini kita akan terus melihat dan mempelajari daripada buku Ibrani. Sebelum saya meneruskan, sebenarnya buku Ibrani adalah ditulis kepada sekumpulan orang Yahudi di mana mereka sudah menjadi Kristian tetapi mereka ingin mengabaikan ataupun meninggalkan iman mereka dan kembali kepada tradisi mereka. Jadi hari ini apabila kita melihat dan membaca daripada buku Ibrani, kita harus berfikir kenapa penulis Ibrani menulis surat ini, kerana sekumpulan orang mereka ingin meninggalkan iman mereka. Jadi hari ini kita akan melihat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 hingga 19 di mana di sini ingin mendorong dan menasihati satu sama lain untuk terus berpegang teguh pada iman. Okey, sosok sudah. Nah, sebenarnya minggu sebelum ini saya agak sibuk kerana anak saya sudah sakit kan. Kemudian hari Rabu saya bawa dia pergi jumpa doktor. Pagi pergi jumpa doktor di klinik. Balik okey. Kemudian petang tiba-tiba dia menjadi serius. Patut dia menjadi serius. Jadi saya hantar dia pergi ke hospital Likas. Jadi selepas berjumpa di doktor di hospital Likas, doktor cakap, oh okey boleh balik, hanya batuk-batuk sahaja. Kemudian hari yang seterusnya, hari Khamis adalah hari yang sangat mencabar bagi saya kerana saya pergi ke survey untuk membeli barang. Tiba-tiba isteri saya call saya kan, berkata anak saya Asia, tiba-tiba dia tidak susah bernafas macam asma. Jadi saya pun balik ke rumah, bawa dia pergi ke hospital untuk berjumpa doktor. Dan apa yang saya tidak sangkakan adalah doktor tahan dia bahawa dia harus stay di hospital untuk 1 malam. Pada masa itu kami apa-apa pun tidak bawa, okay? Hanya 1 plastik bag dengan makanan dan minum saja. Jadi saya pun tanya nurse, nanti kalau saya masuk ward boleh pulang enggak ambil barang? Dia cakap, oh okey, dia ada masalah. Kemudian saya tanya lagi nurse yang lain, doktor yang lain, mereka cakap tidak tahu, nanti kamu pergi tanya ward. Nanti saya tanya lagi, mereka cakap, oh okey, boleh. Jadi dengan iman, dengan keyakinan, saya berteman dengan anak saya sehingga kami masuk ward. Mana tahu sudah sampai ward, tidak dibenarkan keluar. Apa yang saya ada? Plastik bag dengan minuman dan makanan. Makanan pun habis sudah, minuman pun mau habis sudah. Jadi saya call saya punya wife, saya tidak boleh pulang, boleh kamu ambil barang untuk saya. Kemudian Candice juga tolong saya hantar barang pergi hospital. Doktor datang tanya saya sama ada anak saya pertama kali masuk hospital. Saya cakap ya, saya pun pertama kali. Dua-dua pun pertama kali tinggal di hospital. Isteri saya 2 kali sudahlah beranakan, jadi dia ada pengalaman sikit. Jadi saya dengan anak saya kan tidak ada pengalaman. Jadi saya suruh isteri saya bawa jaket semua tu kan pergi ke hospital kerana aircon di hospital sejuk macam peti sejuk. Wah, bertahan . Saya tidak tahu macam mana kamu kerja di hospital kan. Hidung saya tidak pandai berhenti. Sampai saya keluar, barulah saya merasakan, wah inilah hadiah yang terbaik daripada Tuhan. Sinaran matahari. 1 malam. Kenapa? Kerana itu aircon kan tidak boleh adjust kan. Sudah adjust pun macam sejuk kan. Wah, tengah malam tidak boleh tahan sudah. Jadi apa yang berlaku? Anak saya patuk, mungkin dia sejuk lah. Jadi dia pakai lengan panjangan, kemudian dia pakai dia punya jaket. Tapi dia kata masih sejuk. Jadi saya punya jaket saya kasih dia lah. Apa yang tinggal saya guna towel saja tutup bahagian atas. Kemudian baju t-shirt yang kotor kan cover saya punya perut.
Kemudian saya ambil kain punya hospital kan, cover saya punya kaki. Bergegar, saya satu malam, saya sejuknya. Oleh itu saya tahu kenapa orang tidak mau stay di hospital. Kerana saya masuk hospital kan, saya yang sihat, anak yang sakit. Masa keluar dari ward, anak saya sihat, saya sudah mau sakit sudah. Hari pertama, hari Khamis, anak saya takut. Dia mau menangis kerana dia takut saya suruh dia tinggal di hospital kan seorang diri. Saya pun kata kepada dia, oh malam ini kita camping di hospital. Wah dia okey sikit lah. Tapi dia masih takut. Kemudian hari yang seterusnya Jumaat, apabila dia bangun, dia sudah baik, dia berkata kepada saya, Bapak kami tinggal satu malam lagi okey kah? Tidak maulah, saya mau pulang sudah. Dia mau pulang sudah. Saya mau pulang sudah. Dia mau stay. Jadi satu mungkin terlalu sejuk, brain freeze sudah kan. Kadang-kadang tidak cukup masa untuk saya menyediakan sermon saya pada pagi ini, tetapi dengan sedaya upaya saya akan berkhotbah kepada kita pada pagi ini. Okey? Bolehlah first time stay hospital kan. Walaupun bukan saya yang sakit lah, tapi pengalaman yang tidak baik lah. Saya tahu kenapa orang sakit kan tidak mau stay di hospital. Ya, pengalaman dan perasaan yang sangat takut dan khawatir kah? Worry, stress. Ya, bukan aircon terlalu sejuk, tetapi stuck di dalam bilik itu kan. A lot of things going through your mind. Especially, terutamanya saya tengok kan banyak-banyak budak-budak yang menangis, sakit. Wah, saya pun mau nangis sudah pada masa itu. Saya bertahan lah. Karena biasa kan sebagai pastor saya hanya pergi doa, ciao, pastor lah. Tidak stay dengan kamu satu malam, tapi stay dengan anak saya satu malam. Oh, saya bukan takut saya jumpa hantu. Saya takut saya jumpa Tuhan saja. Kamu tahulah. Okey, hari ini kita akan melihat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 hingga 19 di mana kita ingin saling menasihati dan mendorong kita untuk berpegang teguh pada iman kita. Nah, kenapa kita harus saling menasihati dan mendorong? Kerana di dalam Ibrani pasal 3, penulis petikan ini mengingatkan kita bahawa Israel, orang Yahudi, mereka gagal. Mereka gagal untuk memasuki ke istirahat Tuhan. Nah, istirahat Tuhan maksudnya adalah mereka gagal memasuki tanah yang dijanjikan oleh mereka. Oleh itu mereka terpaksa tinggal di dalam gurun selama 40 tahun. Okay? Sehingga generasi itu mati, barulah generasi yang baru memasuki ke tanah perjanjian. Kenapa? Kerana mereka menganggap bahawa Tuhan itu sangat baik, jadi mereka hati mereka menjadi keras kerana dosa. Okay? Kerana di dalam 40 tahun itu mereka melihat dan menyaksikan apa yang Tuhan telah melakukan kepada mereka, tetapi pada akhirnya mereka tetap tidak percaya dan terus berdosa. Jadi hari ini apabila kita belajar daripada fasa 3 ini, marilah kita saling menasihati dan mendorong satu sama lain supaya berpegang teguh dengan iman kita dan juga pengakuan kita. Apakah itu pengakuan? Pengakuan itu adalah kita percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut kita bahawa Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Bahawa saya berjanji bahawa Tuhan telah membangkitkan Yesus dari kematian. Itu sudah cukup. Okay? Tidak peduli sama ada kamu apa yang kamu telah buat di dalam kehidupan kamu, tetapi kita harus berpegang teguh kepada iman kita. Jadi hari ini kita akan melihat dua perkara sahaja. Yang pertama adalah apa yang kita boleh belajar daripada
masa lalu. Dan yang kedua adalah apa yang kita harus buat sekarang sehingga kita berjumpa dengan Yesus. Nah, yang pertama adalah kita harus belajar dari contoh yang buruk, yang tidak baik, iaitu daripada orang-orang Israel. Kerana di dalam ayat 7 hingga 11, penulis ini menggunakan orang-orang Israel sebagai satu contoh di mana mereka adalah generasi yang pertama, generasi yang diselamatkan oleh Tuhan daripada Mesir, tetapi mereka gagal untuk memasuki ke tanah perjanjian. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana mereka berdosa dan bagaimana hati mereka menjadi keras. Dan apa yang berlaku kepada mereka? Mereka tidak dibenarkan masuk ke istirahat Tuhan. Istirahat Tuhan. Jadi sebelum itu, mari kita melihat di dalam ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencubaan di padang gurun. Nah, di sini ada dua perkara yang saya ingin mengingatkan setiap kita sebelum kita melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel. Yang pertama adalah Roh Kudus berbicara ataupun berkata. Nah, di dalam ayat 7 mengatakan bahawa Roh Kudus berkata, ini menunjukkan kita dua perkara. Okay? Perkara yang pertama adalah menunjukkan kepada kita bahawa Tuhan adalah penulis asal Alkitab. Okay? Kerana apabila kita melihat Alkitab ini, janganlah kita menganggap ini sebagai sebuah buku sahaja, di mana perkataan dan juga ayat-ayat Tuhan dicetak di dalam buku ini. Tetapi kamu mesti ingat, semua yang tertulis di dalam buku ini adalah kata-kata daripada Tuhan. Okay? Bukan daripada manusia. Walaupun manusia yang menulis buku ini, tetapi semua ini asal daripada Tuhan. Kerana ini adalah pengalaman kita yang pertama di mana kita encounter, okay? Bertemu. Okay? Pengalaman yang pertama kita berhubung dengan Tuhan. Kerana banyak orang mereka berdoa supaya mereka dapat melihat ataupun berjumpa dengan Yesus secara bersemuka. Tetapi mungkin sampai hari kita mati barulah kita berjumpa dengan Yesus. Tetapi untuk seumur hidup kita ini, apa yang kita boleh lihat daripada Tuhan adalah firman Dia. Kerana di sini dalam ayat 7 mengatakan bahawa Roh Kudus berkata, maksudnya semua ini datangnya daripada Tuhan. Jadi apabila kita membaca firman ini, janganlah kita hanya menganggap ini sebagai satu cerita. Tetapi ini adalah pengalaman kita yang pertama dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan yang kedua, apa yang dikatakan di sini adalah Roh Kudus ini mengesahkan bahawa ayat yang ditulis di sini, inspirasi daripada Tuhan, semuanya adalah ayat yang hidup. Di mana ia mempunyai kuasa. Dan kalau kamu tengok di sini, setiap kali kita membuka Alkitab kita, Roh Kudus berbicara. Setiap kali apabila kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Oleh itu di dalam tradisi Anglicans, apabila sampai masa kita mendengar firman Tuhan, sebelum khotbah adalah masa untuk membaca firman Tuhan. Kerana ini di dalam tradisi Anglican melambangkan bahawa Tuhan berbicara. Oleh itu pada masa zaman dululah, zaman sekarang kan orang Anglican tidak peduli sudah. Mereka menganggap dengar pembacaan firman Tuhan, dengar sejalah. Tetapi bagi orang zaman, apabila orang berdiri di sini dan membuka Alkitab dan membaca, mereka akan menganggap itu adalah masa yang sangat suci, sangat kudus, kerana adalah masa di mana
Tuhan berbicara. Jadi setiap kali apabila kita membaca firman Tuhan, ini ayat-ayat di sini adalah masih hidup sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Dan satu lagi perkataan adalah pentingnya untuk kita percaya hari ini, kerana di dalam ayat 7, pada hari ini. Okey? Nanti kita akan nampak hari ini lagi. Tetapi kalau kamu tengok dalam ayat 7, penulis menggunakan ayat ini pada hari ini. Bukan 2,000 tahun yang lalu, bukan 3,000 tahun yang lalu, bukan 4,000 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini juga menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita percaya dan mendengar suara Tuhan. Kenapa? Kerana di sini mereka penulis menunjukkan kepada kita bahawa pemberontakan dan istirahat Israel. Kenapa mereka gagal? Kenapa mereka gagal dan tidak boleh memasuki ke tanah perjanjian? Apa yang berlaku pada masa itu? Kalau kamu tengok di dalam ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam mukaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Di dalam translasi yang lain, istirahat, rehat. Nah, apa yang berlaku sebelum kita sampai ke ayat 11? Di sini dalam ayat 8, Tuhan menguji mereka di padang gurun dalam ayat 8. Tetapi mereka gagal. Kemudian di dalam ayat 9, kita boleh melihat bahawa mereka telah menyaksikan apa yang berlaku kepada mereka, apa yang Tuhan lakukan kepada mereka, tetapi mereka gagal untuk mempercayai. Dan hati mereka menjadi keras. Hati mereka menjadi keras. Jadi pada akhirnya di dalam ayat 11, bahawa Tuhan bersumpah bahawa mereka tidak dapat masuk ke tempat perhentianku ataupun tempat istirahatku. Nah, pada masa itu, di manakah tempat ini? Kalau kamu melihat dan membaca daripada konteks ayat pasal 3, ia merujuk kepada tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Tetapi di dalam ajaran teologi, tempat perhentianku juga merujuk kembali ke Garden of Eden. Taman Eden. Kamu masih ingat pada masa itu Adam dan juga Hawa berdosa kepada Tuhan dan mereka dihalau daripada taman itu. Oleh itu mereka berayau-rayau di luar Eden sehingga Tuhan memanggil Abraham. Dan apa yang dijanjikan kepada Abraham adalah tanah perjanjian. Dan itu adalah tempat istirahat bagi orang-orang Israel. Tetapi generasi yang keluar dari Mesir dan generasi ini sepatutnya masuk ke tanah perjanjian, oleh kerana hati mereka menjadi keras dan tidak mempercayai kepada Tuhan, mereka tidak dapat masuk. Dan tempat perhentian ini, tempat istirahat ini juga merujuk kepada masa hadapan, di mana apabila Yesus datang lagi, semua, saya berharaplah semua akan memasuki tempat ini dengan Yesus. Oleh itu, penulis Ibrani mengingatkan kita, janganlah kita macam orang Israel, hati menjadi keras dan tidak mempercayai kepada Dia. Oleh itu kita harus berpegang teguh kepada iman kita. Oleh itu yang kedua adalah kita harus mendorong satu sama lain untuk bertahan. Kita sudah melihat apa yang berlaku pada masa lalu, masa lampau. Jadi untuk hari ini kita harus didorong untuk bertahan sehingga kita kembali ke
Yesus. Amin. Kalau kamu masih ingat dalam fasa 2, penulis Ibrani juga mengingatkan kita, janganlah kita dihanyut jauh daripada Tuhan. Orang fikir bahawa kalau saya sudah mempercayai kepada Yesus, mengaku bahawa Yesus adalah Tuhan, saya sudah diselamatkan. Oleh itu, saya masih boleh berdosa. Kerana saya anggap Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Kan? Selagi saya mengaku dosa saya, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Betul atau tidak? Semua tertulis di dalam 1 Yohanes. Tetapi kalau kita hanya mengaku tetapi tidak bertaubat, maksudnya kita tidak dapat diselamatkan. Kita belum sampai lagi. Betul. Once saved, always saved. Okay? Sekali diselamatkan, always saved. Maksudnya tetap juga. Tetapi kita masih ada, itu adalah theology justification, di mana kita sudah dilahirkan semula. Betul atau tidak? Kerana kita tidak boleh, Tuhan cakap kamu telah meninggalkan saya, jadi kamu kembali menjadi bayi. Setiap kita, pada masa kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, kita semua dilahirkan lagi. Dan apa yang kita harus buat sekarang sebagai seorang Kristian adalah pastikan kita jangan dihanyut jauh daripada Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada iman kita. Amin. Amin. Jadi hari ini dalam penulis Ibrani mengingatkan kita menjaga hati kami. Kenapa orang Israel gagal adalah mereka mempunyai hati yang jahat dan juga hati yang tidak percaya. Di dalam ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh kerana ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi setiap kita harus menjaga hati kita. Janganlah kita fikir bahawa kita sudah menjadi Kristian, itu sudah cukup. Tetapi di sini, apa yang kita harus buat adalah kita harus memastikan hati kita tetap percaya kepada Yesus dan kita tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sehingga sama ada Tuhan akan datang berjumpa kamu ataupun kamu pergi berjumpa dengan Tuhan dahulu. Kalau kamu faham maksud saya lah. Mungkin kamu akan jumpa Tuhan esok, saya pun tidak tahu. Okay? Kenapa di sini adalah kerana kalau kamu tengok di dalam ayat 14, ayat 13. Tetapi nasihatilah seseorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegah hatinya kerana tipu daya dosa. Nah, kalau kamu tengok di ayat ini, ayat 13, selama masih dapat dikatakan hari ini. Nah, apakah maksud di sini? Adalah apa yang akan berlaku pada hari esok, kita tidak tahu. Janganlah anggap kita muda, kita masih ada masa. Selagi kita masih hidup, kita harus sentiasa menasihati satu sama lain setiap hari sehingga kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi di sini kita boleh nampak bahawa betapa pentingnya untuk kita menasihati satu sama lain. Amin. Kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku keesokan hari. Betul atau tidak? Sama ada kamu akan duduk di sini minggu depan, saya pun tidak tahu. Jangan kita menganggap bahawa kita masih ada masa, kita masih boleh buat apa yang kita suka. Ini adalah silap orang Israel. Mereka menganggap bahawa Tuhan sangat baik. Kasih karunia Tuhan sangat baik. Jadi mereka cakap, marilah kita berdosa dahulu. Paulus juga mengatakan, janganlah kita
buat. Okay? Janganlah kita menganggap bahawa semakin banyak dosa kita, semakin banyak kasih karunia yang saya dapat. Bukan. Ini adalah kasih karunia yang pengajaran yang salah. Oleh itu kita harus menasihati satu sama lain supaya kita terus berpegang teguh pada iman. Dalam ayat 14, kerana kita telah beroleh bahagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Di sini saya akan berakhir dengan pengalaman saya sebagai seorang pastor. Kamu tahu, sebagai seorang pastor, saya juga akan pergi melayani orang yang mau mati. Okay? Kalau kamu tanya saya, biasanya lah, kalau saya pergi ke hospital, pergi ke rumah, melawat seseorang yang sakit ataupun yang mau mati, terutamanya kepada mereka yang tidak ada harapan lagi. Maksudnya mereka hanya menunggu masa sahaja. Sebagai seorang pastor, apa yang saya akan buat pada masa itu bukannya berkhotbah satu khotbah yang sangat baik kepada dia. Apa yang saya boleh buat bagi dia adalah untuk mengingatkan dia siapakah Yesus. Adakah kamu masih mengaku dan mempercayai kepada dia sebagai Tuhan kamu? Kalau dia cakap ya, itu sudah cukup. Kerana semasa mereka meninggalkan dunia ini, apabila mereka sampai ke syurga, sama ada kamu Anglican ke, Baptist ke, Baptist ke, Roman Catholic, itu tidak penting. Yang penting adalah orang itu masih mengaku dan mempercayai bahawa Yesus adalah Tuhan. Itu sudah cukup. Jadi apabila orang yang mau mati, yang mau meninggalkan dunia ini, biasanya saya pastikan mengingatkan dia, jangan lepaskan Yesus. Ada seorang jemaat, dia menghidapi kanser, last stage. Mengikut keterangan daripada doktor, tidak ada harapan lagi untuk pulih. Apa yang boleh diharapkan oleh jemaat itu adalah mukjizat. Tetapi bagi saya, walaupun saya seorang pastor, bukannya saya cakap, wah saya ada 100% iman bahawa mukjizat akan berlaku. Pada masa itu, apa yang saya boleh buat adalah hanya berbuat kerja saya sebagai seorang pastor, berdoa untuk dia, mendengar apa yang dia ingin katakan. Saya masih ingat dalam perbualan yang terakhir saya dengan dia, dia berkata kepada saya, wah pastor, kamu tahu tak? Dulu masa saya sihat, saya tidak suka dengar khotbah Joseph Prince. Kamu tahu siapa Joseph Prince kan? Joseph Prince, kamu tahu kan? Di Singapura sana. Kerana kami berdua ada banyak conversation tentang Joseph Prince, bagaimana khotbah dia tidak ngam, okay? Terutama di dalam teologi. Tetapi pada masa itu, dia suka dengar khotbah Joseph Prince. Jadi sebagai seorang pastor, saya tidak akan mengambil masa untuk berdebat dengan dia. Janganlah kamu dengar Joseph Prince, kamu pun mau mati sudah kan? Tidak. Ya. Karena kalau kita berdebat, maksudnya kita mengambil masa untuk melihat siapa yang betul, siapa yang salah. Tetapi bagi saya, pada masa itu, perbualan terakhir kita, walaupun dia berkata, wah sekarang saya dengar khotbah Joseph Prince sangat mendorong dan juga menolong saya.
Dan apa yang saya boleh katakan kepada dia? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Kerana itu tidak penting pada masa itu. Apa yang penting pada akhirnya saya tanya kepada dia, adakah kamu masih percaya kepada Yesus? Dia cakap, ya. Itu sudah cukup. Walaupun dia mau dengar Ravi Zacharias kah, semua ini tiada masalah. Yang penting hati dia masih percaya kepada Yesus. Betul atau tidak? Oleh itu, bagi kita yang masih hidup, yang masih sehat, janganlah kita mengabaikan iman kita. Pastikan kita berpegang teguh kepada iman kita. Dan saling mendorong satu sama lain. Kamu tahu Ravi Zacharias kan? Kebanyakan orang setelah mereka mendengar dan mengetahui bahawa Ravi Zacharias terlibat di dalam skandal seks, okay? Seks skandal, ia banyak bagaimana katakanlah, banyak orang Kristian mereka marah, sedih. Kenapa Ravi Zacharias, seorang ahli scholars, okay, Kristian, okay, yang terkenal terlibat dalam skandal. Dan kebanyakan orang-orang Kristian mereka meninggalkan iman mereka kerana Ravi. Kerana mereka menganggap Ravi adalah seorang yang diutus oleh Tuhan. Betul atau tidak? Oleh itu, apabila Ravi sudah meninggal dunia dan skandal dia telah diketahui oleh orang ramai, banyak orang Kristian meninggalkan iman mereka kerana Ravi. Tetapi bagi saya, apa yang berlaku kepada Ravi lagi membuktikan bahawa kita ada satu Tuhan yang benar. Kerana kalau kita tidak ada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, maksudnya apa yang dilakukan oleh Ravi mungkin bukan jadi dosa. Betul atau tidak? Kerana apa yang diajar oleh Ravi adalah memberitahu kepada orang ramai bahawa kita ada satu Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, bahawa Yesus adalah Tuhan. Jadi apa yang berlaku kepada kehidupan dia juga membuktikan teori ini bahawa Christianity bukan agama yang sia-sia. Bahawa apa yang kita percaya ada Tuhan. Oleh itu, barulah kita tahu bahawa Ravi berdosa. Nah, jangan tanya saya sama ada Ravi sekarang di neraka ataupun di syurga, saya tidak tahu. Okay? Jangan tanya saya pun tidak tahu. Mungkin kalau saya pergi ke syurga, saya pun tidak boleh kasih kamu tahu juga. Okay? Jangan tanya saya sama ada dia pergi ke syurga atau neraka. Apa yang kita boleh melihat sekarang adalah apa yang berlaku kepada Ravi juga memberitahu kepada kita bahawa ada Tuhan di dunia ini. Dan iman kita bukan sia-sia. Oleh kerana Tuhan ada, barulah kita tahu Ravi berdosa. Amin. Jadi janganlah kita melepaskan Tuhan. Apa yang berlaku, ingat, percaya di dalam hati kamu, mengaku dengan mulut kamu bahawa Yesus adalah Tuhan. Amin. Janganlah kita dihanyut jauh daripada Tuhan. Mari kita berdoa.